otot. Okay, so protein tadi saya katakan dia bukan sumber tenaga utama tapi dia memberi tenaga juga dekat badan kita, iaitu 1 gram dia bagi 4 kalori, sama je macam karbohidrat. Okay, so yang fungsi utama dia membina dan membaiki tisu otot, itu yang utama. Sebab tu kita nak kita makan protein, kita fokus untuk function ni lah. Kita tak nak kita campur dengan karbohidrat tadi. So kita makan karbohidrat untuk dapat tenaga, maka protein supaya otot kita dapat bahan untuk baiki dengan membina otot yang baru. Growth menyokong proses pembesaran. Kita punya sistem pertahanan. Sekarang ni COVID dia cerita kan pasal nak bagi sistem pertahanan badan kuat apa semua. Dia cerita pasal vitamin C. Yes, vitamin C menguatkan. Tapi siapa yang bentuk sistem yang kuat tu? Protein bentuk dulu. So untuk sistem barulah vitamin C kuatkan kita punya sistem pertahanan tu. Right? Okay, itu protein. So ini bentuk protein. Jangan risau, you all takkan kena lukis dalam exam. Just nak bagi tahu, protein ni dia ada 20 jenis asid amino, kita panggil amino acid. Sebab maknanya asid amino ni lah yang membentuk protein. Dia soalannya macam satu biji rumah, batu bata. Batu bata dia ada 20 jenis. Tu rumah protein dibina oleh 20 jenis batu bata tadi membentuk struktur protein. Itu je yang kena tahu. Ya, jangan risau tak payah nak ingatkan berbola-berbola nak lukis, tak ada soalan. Cuma kena tahu asid amino tu lah yang membentuk protein, 20 jenis. Okay. So dalam protein kita ada protein haiwan dengan protein tumbuhan, dan kita kategorikan protein haiwan ni sebagai protein lengkap di mana dia ada semua 20 jenis amino acid tersebut. Sebab tu kita panggil protein lengkap. Okay, tapi untuk tumbuh-tumbuhan dia tak ada 20 jenis. So for those yang mengamalkan vegetarian atau tak dapat nak makan kumpulan haiwan, sebab tu kita sarankan kena campur-campur ke kacang. Tak boleh you asyik makan tempe, makan soya sahaja. Okay, walaupun dalam kategori ke kacang ni, soya paling menghampiri lah amino acid macam mana haiwan. But still dia tak complete 20 juga. So you kena ada jenis-jenis legumes dengan kekacang yang lain. Alright? Okay. Kelas saya boleh makan. Okay, bagus coach. Aktiviti macam biasa ya. Tak ada masalah. Dah dari tadi duk tunggu kan. So jangan tertidur je. So tadi kita tengok kumpulan karbohidrat dia paling rendah 5 gram. Untuk protein kita hanya perlu dalam 1 gram sahaja untuk orang biasa, dan even untuk atlet biasa 1.2 pun dah memadai. Okay, tapi bila kita baca research paper kan, diorang tengok, diorang buat saintis buat kajian, kalau bodybuilder, weightlifters, diorang boleh pergi sampai 3 gram per kilogram berat badan. Sebab apa? Diorang punya protein shake lah kan, order supplement tu. Okay, dan sebenarnya dekat Malaysia bila kita buat kajian, kita buat data, orang Malaysia pun ambil protein tinggi sebenarnya. 1.5 ke 2 gram tu perkara biasa. Sebab kita memang suka makan lauk kan, compare dengan karbohidrat. Ada orang yang diet tu makan lauk je. Itu dia buat Atkins diet lah, high protein diet kan. So benda ni sepatutnya karbohidrat yang jadi main portion kita, tapi kita dah tertukar. Dia bukan apa, protein ni bila kita makan, struktur dia perlu diproses oleh liver dengan kidney untuk buang, dia ada bahan sampingan. Dia panggil kumpulan amine, NH3, nitrate, urea, sebab kumpulan ni, kimia sikit so kumpulan ni kena di extract oleh liver kita dan dibuang oleh kidney kita, yang menyebabkan kita bebankan sikit kita punya buah pinggang lah. Tapi bukan bermakna sampai sakit buah pinggang ke, tak. Mampu buat, cuma kalau terlampau tinggi protein, badan kita kena buat kerja lebih lah untuk proses benda-benda tu. Dan di mana simpanan protein kita? Jadi karbohidrat kita ada simpanan nama dia glycogen. Okay, so untuk protein betul dia simpan dekat otot-otot kita sebab dia membentuk struktur. Dia adalah batu bata yang bentukkan kita punya otot. So kalau berlebihan lagi dah masuk otot semua dah penuh dah, tapi masih ada lebihan, apa jadi? Dia pergi kat mana tahu? Dia pergi dekat fat. So kena hati-hati ya. So kalau kita makan berlebihan, benda tu tak jadi fat sebab
tempat simpanan lemak ni sentiasa boleh berkembang, dia sentiasa welcome untuk membina sel yang baru untuk simpanan. Okay, so kalau you tengok dekat sini, untuk atlet yang biasa 1.0 hingga 1.2 pun dah memadai. Tapi saya suka sini adolescent atlet yang remaja tengah membesar, keperluan dia tinggi sikit sebab dia kena adapt dengan training, at the same time dia nak support dia punya growth. And then kalau you tengok dekat sini, resistant atlet early training, dia lebih tinggi berbanding dengan steady state. Maksudnya kenapa? Coach, bila you start buat program pada atlet you untuk katakan you nak start untuk build up muscle dia, you akan bagi resisten lebih daripada apa yang dia mampu buat kan. So because of that, bila otot buat bebanan yang lebih, dia akan senang rosak, senang koyak. Tapi bukan koyak sampai injured tu. Koyakan tu tetap berlaku sebab dia kena build up yang baru. So pada ketika ni, you kena advise you punya atlet makan lebih protein. So cara yang mudah ni macam mana? Kalau selama ni pagi minum ambil makan roti dengan telur sebiji, so instead of that tambah lagi sebiji ataupun kena ada susu segelas. So ada additional another portion of protein. Kalau tengah hari makan nasi satu lauk, mungkin tambah lagi satu lauk. As easy as that. Memang betul ada kiraan dekat sini, tapi kalau you ada peluang jumpa dengan pegawai pemakanan, dia boleh prescribe lah. Kita bolehlah tolong kira nak bagi berapa, tapi secara mudahnya kita tambah macam tu je. Tak perlu tambah banyak-banyak. Bukan bermakna selama ni tak pernah makan telur pagi. Sarapan saya adalah roti dengan jam. So lepas ni saya makan 5 biji telur. Tak perlu pun. So kalau roti dengan jam selama ni, so boleh tambah 1 gelas susu. Tak lalu susu, okey tambah sebiji atau 2 biji telur. Itu je. Cukup. Tak perlu sampai 5 biji, 30 biji. Tak perlu pun. Okey. Sebab badan kita masih dapat protein daripada sumber-sumber karbohidrat juga. Ada sedikit protein. It just tak solid macam mana kita makan jenis-jenis protein tadi. Okay, so bila dah steady state, kenapa requirement dia kembali ke asal? Sebab badan kita dah adapt dengan latihan tersebut, otak kita dah tahu dah banyak mana nak koyak, banyak mana nak membentuk, dan kita hanya untuk fasa maintenance. I'm sure coaches pun dah faham benda tu kan. So you nak maintain, you punya training volume pun akan lebih kurang sama je. You tak akan bagi satu challenge untuk increasekan dia punya bebanan ke apa. Saya nampak ada orang type soalan. Ya, boleh tanya ya? Ya, nak tanya sikit. Ya. Boleh? Okay, saya nak certify yang protein berkilogram ke ataupun per pound? Kilogram. Kita guna kg. Okay, sebab saya adalah under bodybuilding punya competition, tapi coach saya cakap kita kena ambil protein ikut pounds kita sebab contohnya saya berat badan baru 60 kilo. So kalau 60 kilo times 1 gram baru 60 gram kan. Tapi saya makan satu chicken breast pun dah 40 gram. Satu serving lah. Tapi satu hari I makan 5 chicken breast ataupun 20 telur. Telur putih lah. Bukan whole egg kan. So then end of the day kita kira I punya protein intake close to 160 grams per day. Which is dia jadi 2 gram per kilogram body weight lah. Tapi dia bukan cakap 2 gram, dia cakap 1.5 ke 1.2 gram saja ikut body weight. So I confused tau. I nak sebab setiap hari kita kena kira kita kena weigh kita punya protein kan, and also carbohydrate juga. So some coaches cakap per kilogram ikut kita berat badan. Tapi some cakap ikut pounds pula, like kilo times pounds. So it's double lah. Point sebenarnya pounds dengan kilo ni dia unik je sebenarnya. So kalau you nak kira pounds, you punya berat badan dengan jumlah protein pun dalam bentuk pounds juga. Tapi kalau gram dengan kilogram lah itu saja. Sebab dia unik je. Dia tetap sama.
So tak ada isu pun dekat situ. Dan I'm sure kalau for those yang lain you tengok kalau bodybuilder dia punya makan macam mana. Sebab tu saya sebut tadi saintis buat kajian dia orang boleh pergi sampai 3 gram per kilogram body weight. So untuk case puan tak ada isu pun dekat situ. Sebenarnya kalau coach kata nak ikut dalam pound, so you punya berat badan 60 tu pun you kena tukar ke bentuk pound lah. Itu sahaja. Dia tak ada apa-apa pun. So sama je sebab kg dan pound tu dia unik. Dia hanya macam sentimeter dengan dulu kan orang dulu berapa kaki kan, kita tinggi berapa kaki, berapa inci. Sekarang kita pakai sentimeter. Itu je, dia unik sahaja. So untuk berat badan pun macam tu. So puan tak ada isu. Boleh, tak ada masalah. Tapi berat badan puan dengan jumlah protein diambil tu kena unit yang sama lah kalau nak buat perbandingan. Dia separuh tu sebenarnya 7 gram. Separuh 7 gram. So kalau the whole tu dia 14 to 18, ikutlah saiz kalau yang kecil tu 14 lah. Kalau tuan nak kepastian, boleh tengok dekat website NutriWeb kita punya Malaysian punya food database, dia bagi gambar berapa besar portion untuk protein. Sebab macam telur saiz B tu, saiz A ke B tu, sekarang ni telur A pun tak besar mana dah. So saiz A tu memberi 7 gram protein. Satu gelas susu 250 ml memberi 8 gram protein. So kalau chicken breast, separuh chicken breast tu memberi 7 ke 8 gram. So jadi maksudnya kita ikut yang 7 ke 8 gram tu lah, bukan ikut timbangan atas okey. Bukan saiz. Kalau kita timbang tu kita dapat berat chicken breast tu kan, itu berat dia sebab dia ada serat. Dia maknanya kita bukan semua protein pun dalam isi tu. Dia ada bahan buangan juga. Tapi maknanya dalam chicken breast tu kita timbang dia 30 gram tapi rupanya dia ada 18 gram protein je. So kena tahu yang berapa gram protein lah. So macam telur tadi kalau kita timbang sebiji dalam 40 gram kan, tapi dia ada 7 gram protein sahaja. Sebab dia cecair, dia kulit dia lagi berat dia kan. Benda-benda tu semua. Okay, good question. Okay, terima kasih. Benda tu tuan, you tak payah hafal, memang masuk website je cari tengok reference sebab dah banyak dah kita come out dengan database kan, kita bagi kita bagi anggaran saiz sesuatu makanan tu untuk tahu berapa banyak protein yang terkandung lah. Apa website yang saya boleh tengok tu Yang tadi saya sebut NutriWeb, NUTRIWEB. Ini Malaysia food database lah, Syarikat Makanan Malaysia. So memang ada senarai makanan Malaysia, dia dah analyse. So dekat situ dia akan bagi cadangan lah. Macam daging merah kan, satu saiz, satu ukuran 4 segi kotak mancis dah sekarang. Kotak mancis pun dah tak jumpa dah kan. Tapi itu dia punya perbandingan. Kan kita dah tak jumpa dah kotak mancis. So saiz kotak mancis tu akan memberi 7 gram protein. So kalau macam ikan, satu saiz tudu makan kita, tu benda tu complicated. Sebab tu saya kata you all tak perlu hafal. Kami yang student dietetik pemakanan ni pun serabut nak hafal benda tu. Tapi yang common tu kita kena tahulah. Cuma benda ni ada reference, so jangan risau. You all boleh tengok dan kita tak akan tanya dalam soalan ya berapa gram satu biji telur, so jangan risau. Macam tahu tu 3/4. Dah jadi masalah pula. Terpaksa potong suku. So 3/4 saiz tahu tu yang memberikan 7 gram protein. So kalau the whole tu dia akan bagi 8 lah lebih kurang. Jadi kerja kan, kita orang ni jadi kerja lah. Kena timbang. Tak mendapatkan 7 gram tu sebab itu dia punya exchange dia kan. I'm sure tuan tanya tadi tu sebab tuan dah ada idea juga, dah pernah belajar pasal yang berapa exchange kan, macam puan angkat berat bina badan tadi. Sebab macam bodybuilder, kalau you nak build up your muscle, you memang kira you punya protein kan. Cuma peringatan saya, jangan exclude you punya suplemen sebab dia memang menyumbang kepada you punya total of protein intake of the day juga. Okay? Puan, terima kasih. Terima kasih. Nak tanya pasal penggunaan yang suplemen ni kan protein, adakah bagus kita rely sangat dekat suplemen protein tu kalau ada ataupun kena macam kena berhenti kejap and then sambung balik? Nak cukupkan seharian ada protein lah, karbo dengan fat tu senang lah nak cukupkan seharian kan, protein paling struggle lah for me lah. So is it macam kita terlalu rely sangat kat suplemen, adakah bagus ataupun memang kena priority dekat solid food kan? CID sukan apa?
Saya tak adalah, saya social je lah untuk sekarang training bodybuilding. Tak, sebab bila sebut struggle untuk cukupkan protein, kita sebenarnya sangat senang capai protein intake tau. Protein requirement. Ayam dengan protein ikan sedap. dengan telur lah. Tak boleh macam Puan tadi kan, tengok kita makan apa, empat chicken breast, 20 biji telur. Okay, dia suplemen ni kita akan cerita lebih lanjut masa level tu. Tapi betul, dia ada certain suplemen macam kreatin, dia ada waktu yang kita boleh challenge badan kita sekejap. Dia ada break. Tapi kalau untuk protein suplemen, for those yang Puan, siapa tadi nama? Yang bodybuilder pun boleh betulkan saya. Sebab kalau protein supplement, protein powder kita whey protein lah, sebab kita nak build up muscle, kita perlukan whey protein. Untuk whey protein, dia tak ada isu you perlu stop ke apa. As long you training, dia stop bila you tak ada training je sepatutnya. Tapi kalau you pergi kedai suplemen, dia memang suruh makan lah setiap masa. Sebab supaya cepatlah you tetap balik dekat dia beli. Okay, tapi kalau konsep kita sebagai sport nutrition, sport dietitian, apa advice kita, purpose kita ambil whey protein untuk recovery the muscle and then untuk support development of the muscle. So purpose dia kena makan before and after exercise lah. Dia ada jugalah kaedah dia, kita tengok badan kita macam mana, apa objektif kita. Tapi bila kita tak training tak perlu pun, sebab kita masih makan makanan biasa. Dalam nasi pun ada sedikit protein, dalam roti pun ada protein. Okay, so cukup dah protein sebab kita perlu 1 gram je daripada berat badan kita. Okay, cuma bila yang selalunya bila kita nak buat hypertrophy tu, kalau Cik Aida sebut tadi kita struggle untuk capai, betul. Kalau yang orang yang saiz kecil tapi dia nak go for hypertrophy, memang sedikit susah. Bodybuilder dia tahulah, kadang sampai dia tak larat dia nak kunyah ayam tu, blender je kan. Kita dengar je kat dalam blender je, aduh tak tahu. Dia tak bayang. Telan kan? je. Betul ke Jamie? Blend dengan telur, telur rebus. Dah tak lagu dah nak kunyah. Dengan brokoli. That's the itu resepi ya. Kita dapat resepi hari ni. Kalau dah spesial kita akan cerita makan baru. Kan smoothies ni. Dia smoothies tu warna dia creamy green. Brokoli. Tak sedap. Larat nak makan lah. Bau hijau je. Okay, alright. So tapi untuk orang biasa 1 gram, 1.2, 1.5 tu sebenarnya kita senang-senang je boleh capai the requirement. Bila dah ekstrim yang macam bina badan lah, sebab diorang 2-3 gram tau. So it's very high. That's why dia makan pun pelik sikit lah. Bukan pelik apa, sebab badan dia perlukan benda tu because training dia teruk. Dia memang akan all out rosakkan macam mana, koyakkan otot dia supaya otot dia boleh bina yang baru, develop, increase the size. Okay? Saya kan, macam saya training setiap hari tapi saya tak pernah ambil pun protein powder semua tu. Okay, Mr. Kartik. Saya semua makan dari makanan saja. Saya cuma makanan saja. You combat sport ke? Saya buat boxing. Saya macam pernah nampak je Mr. Kartik ni. Pernahkah kita jumpa? Boxing. Yes, so, maknanya you believe through food. Through food saja. Tapi saya kadang-kadang saya ambil recovery lagi. BCCA sajalah kadang-kadang. Recovery apa? BCCA. Bila-bila sekali. Macam BCAA is very unique. Betul tak JB? BCAA, you makan chicken breast tu pun you tak dapat the solid BCAA. BCAA is very susah sebab dia acid amino yang BCAA tu memang kita manufacture, kita buat suplemen tu, BCAA tu dia sangat solid. Kalau kita makan chicken breast dia campuran. Susah nak dapat the brain change amino acid tu. So memang certain suplemen tu saya kata dalam level tu kita akan cerita lebih lanjut. Sebab certain suplemen ni tak nak you kena ambil juga. Macam kreatin lah. Is proven memang bagi punya sports performance. So tak nak you kena ambil juga. Betul tak Jamie? Kata you tak nak lift dengan kuat. You tak boleh build up. You tak boleh firmkan you punya muscle. So macam BCAA tak ada issue for me. And then it's good. Mr. Kartik, you trust in food sebab memang sebenarnya. Perlu makan saja. It is sangat betul. Sekarang ni saintis dah keluarkan
kalau siapa yang tak nak protein supplement, susu dah memadai sebab susu boleh bagi kesan yang sama macam mana protein supplement. Sebab ini keperluan yang tak berapa tinggi lah kalau compare dengan bina badan tu, sebab tengoklah keperluan dia sampai berapa gram kan. Tapi untuk orang biasa, Mr. Kartik, I'm sure lah kalau you not vegetarian, right? You jadi pakai. So susu dah good enough. Tapi susu pun saya cuma minum susu susu asli je, tak minum powder. Tak suka yang powder tu. Oh, okey, tak ada masalah. Dia jangan susu pekat manis je. Susu powder tu bukan apa pun, dia yalah, Just bentuk saja. Yang tu lagi sedang kan. Tapi it's up to you. Mana yang you prefer, tak ada masalah. As long kita capai jenis makanan tu. So bukan susu pekat manis lah. Sebenarnya tu memang tak ada dalam standard. So low fat, fresh milk, susu berperisa flavored milk pun tak ada isu. So benda-benda ni dah center saya buat kajian, dia memang boleh bagi fungsi yang sama. Maksudnya macam mana kalau kita makan protein supplement untuk baiki otak kita, susu pun boleh buat kerja macam tu juga. Itu persamaan dia. Alright. So but bear in mind for those yang ambil supplement, bila high protein diet, you kena minum banyak air. Sebab tadi saya dah explain awal-awal lah kan, dia perlu nak buang balik bahan sampingan